Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pagi ini dapat bersama lagi dalam daurah tafsir, bahagian tafsir. Hari ini kita akan mula membaca surah dan meneliti surah An-Nur. An-Nur adalah surah yang ke-24. Bilangan ayatnya hanya 64 sahaja. Surah ini termasuk dalam surah Madaniyah. Bilangan paragrafnya ada 5. Terlebih dahulu sebelum kita pergi masuk membincangkan dengan lebih terperinci lagi, kita tengok dahulu mesej utama surah ini. Sebagaimana yang nyata dalam carta itu, mesej utama. 1. Tinggalkanlah kekufuran dan nifaq. Tinggalkanlah kekufuran dan nifaq. Yang kedua, ikutlah undang-undang kekeluargaan, kemasyarakatan dan jenayah Islam. Yang ketiga, janji memberi kuasa dan pemerintahan. Janji Allah untuk memberi kuasa dan pemerintahan. Itulah mesej utamanya, ada 3 yang besarnya. Kemudian dibahagi pula kepada beberapa paragraf. Baik. Paragraf yang pertama mengandungi hukum-hukum atau hukum hakam agama kita, daripada ayat 1 hingga 3, hukum penzina, yang belum berkahwin. Ayat 4 hingga 10, hukum terhadap orang yang menuduh perempuan yang suci berzina. Ayat 11 hingga 26, peristiwa ifk dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Ayat 27 hingga 29, hukum masuk ke dalam rumah-rumah. Ayat 30 hingga 31, hukum menundukkan pandangan, merendahkan pandangan, perhiasan dan memakai barang kemas. Ayat 32 hingga 34, hukum kahwin. Itu dalam paragraf yang pertama. Berakhir dengan ayat yang ke-34. Paragraf yang kedua bermula dari ayat 35 hingga 40. 2 perbandingan untuk amalan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Di situ dalam paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga ayat 41 hingga 46, pengenalan Allah melalui sifat-sifatnya. Paragraf 4 ayat 47 hingga 57, perbezaan di antara sifat-sifat orang mukmin dan orang-orang munafik. Kemudian di sini paragraf 5, iaitu paragraf yang terakhir, kita ada 5 paragraf sahaja, mengandungi hukum hakam pula. Sebagaimana paragraf yang pertama berisi hukum hakam, begitu juga dengan paragraf yang kelima. Baik, daripada ayat 58 hingga 59, hukum di bilik tidur, tempat tidur. Ayat 60, hukum orang-orang perempuan tua. Orang-orang perempuan tua. Ayat 61, hukum-hukum makan, salam, dan masuk ke dalam rumah-rumah. Ayat 62 hingga 64, iaitu ayat terakhir, hukum dan disiplin jamaah.
hukum dan disiplin dalam perkumpulan. Dalam perkumpulan. Itulah secara kasarnya mesej utama dan juga paragraf yang terkandung di dalam surah ini, yaitu surah An-Nur, surah yang ke-24 di dalam tertib mushafi. Dan ingat, surah ini adalah surah Madaniyah. Boleh dikatakan kebanyakan hukum-hukum, terutamanya hukum yang berkait dengan hukum jenayah dan lain-lain, boleh dikatakan semuanya baru turun selepas hijrah Nabi SAW ke Madinah. Artinya dalam ayat-ayat Madaniyah. Baik, untuk melihat dengan lebih terperinci lagi tentang surah ini, mari kita tengok keterangan seterusnya, iaitu zaman diturunkan. Siapa baca ini? Fathi. Fathi baca. Silakan. Zaman diturunkan. Surah Al-Ahzab diturunkan sekitar tahun 4, 5 dan 6. Ghazwah Bani Al-Mushtaliq pula berlaku pada bulan Sya'ban 6 Hijrah. Surah An-Nur besar sekali kemungkinan diturunkan sekitar bulan Sya'ban atau Ramadan pada tahun ke-6 Hijrah, setelah kepulangan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Ghazwah Bani Al-Mushtaliq. Kira-kira setahun setelah diturunkan surah Al-Ahzab. Di peringkat itu, orang-orang munafik begitu aktif mencetuskan pelbagai fitnah dan tuduhan terhadap kehidupan kekeluargaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula sekali, mereka menghebohkan soal perkahwinan Rasulullah dengan Zainab yang sebelum itu telah menjadi isteri kepada anak angkat baginda, Zaid bin Harithah. Tuduhan perzinaan juga telah dilemparkan kepada beberapa orang isteri Rasulullah SAW. Di dalam surah ini juga terdapat berita gembira bahawa dalam masa 2 tahun sahaja lagi Mekah akan dikuasai oleh orang-orang Islam. Sunnatullah dalam menggantikan satu umat dengan satu umat yang lain akan menjadi kenyataan. Ayat 55. Ramadan yang diberikan itu betul-betul telah menjadi kenyataan pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Berkaitan surah An-Nur dengan surah sebelum dan selepasnya. Di dalam surah Al-Mu'minun, orang-orang mukmin selalu dituntut supaya menguatkan iman mereka. Dituntut juga mereka berakhlak mulia dan beribadat dalam segala bentuknya, termasuk ibadat-ibadat badaniyah, yakni yang berkait dengan tubuh badan, dan ibadat maliyah, yakni yang berkait dengan harta benda. Di dalam surah An-Nur ini pula, semua institusi kerajaan diminta supaya menjayakan apa yang dituntut daripada orang-orang mukmin di dalam surah Al-Mu'minun. Di samping melaksanakan segala hukum Allah, sama ada yang berkaitan dengan kekeluargaan dan kemasyarakatan atau yang berkaitan dengan undang-undang jenayah. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Yang pertama, di dalam surah An-Nur dinyatakan kewajipan melaksanakan hukum-hukum Allah. Di dalam ayat pertama surah An-Nur lagi diperjelaskan bahawa segala hukum hakam yang terdapat dalamnya adalah perkara fardu yang diwajibkan oleh umat Islam. Ayat pertama, suratun anzalnaha wa faradnaha. Kalau kita perhati surah ni, surah An-Nur, kita perhati dia bermula dengan begini, suratun anzalnaha. Jadi anzalna, suratun anzalna, wa faradnaha, na juga, wa anzalna fiha, anzalna. Jadi kalau kita tengok dari sudut penggunaan na itu dalam bahasa Arab, nahnu ni ganti kepada nahnu lah, bentuk lain kepada nahnu, dhamir muttasil. Kalau nahnu itu dhamir munfasil, kan? Jadi dhamir itu kami ni digunakan untuk ramai. Kami digunakan untuk ramai. Baik, kalau kita tengok beberapa lagi, cuba tengok. Kita ambil terjemahan Melayu lah.
Cuba tengok kami ni. Kami. Dan kami wajibkan. Kami fardukan, wajibkan. Kami turunkan. Kami. Kami. Kalau kita tengok di dalam terjemahan Melayu mana-mana pun kami. Nahnu ni kita pun boleh juga. Kita pun boleh juga. Tapi di sini bukan makna kita, maknanya kami. Kami ni untuk siapa? Lil mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Untuk mutakallim, orang yang bercakap, ada bersamanya orang lain. Mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Itu makna nahnu. Itu makna nahnu, kami. Bukan satu orang bercakap, tapi dia mewakili beberapa orang bersamanya. Satu. Yang kedua, awil mu'azzim nafsahu. Al-mu'azzim nafsahu. Maksudnya, satu orang saja bercakap. Tetapi dia nak menyatakan kebesarannya, kedudukannya, kehebatannya. Kedudukannya yang begitu besar, begitu agung, begitu penting. Ketika itu dalam bahasa Arab ni digunakan kami juga. Padahal seorang yang bercakap tu. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala guna bukan Allah tu ramai, bukan bersama dia tu ada lagi beberapa orang lagi, tidak. Di sini makna yang kedua. Allah bercakap dalam keadaan menyatakan kebesaran, keagungannya itu. Itu maksud na di sini. Maksud na di sini. Sebab itu digunakan kami. Jangan terjemah kita lah. Rasanya tidak ada mana-mana terjemahan Melayu, Indonesia ke yang menterjemah kita, tak ada. Semuanya terjemah kami. Kami itu maksudnya begitulah. Dalam penggunaan kita pun ada juga begitu. Cuma bahasa Melayu ni dia ada khusus-khusus lagi. Kalau raja begini, beta dan sebagainya kan, itu tak ada guna begitulah. Dalam bahasa Arab ni dia kami. Kami itu sudah cukup untuk menyatakan kebesaran dirinya. Siapa dia? Supaya segala arahannya dipatuhi, diikuti. Jadi suratun anzalnaha wa faradna, ini adalah satu surah. Ini adalah satu surah. Jadi nama surah ni kan, surah Al-Baqarah, surah ni, bukan semuanya disebut di dalam Quran. Surah Al-Baqarah ada dalam ayat. Surah Ali Imran, perkataan Ali Imran itu adalah surah tu. Jadi nama surah di permulaan setiap surah tu, surah Ali Imran, surah An-Nisa dan lain-lain, diambil daripada Quran juga. Itu di sini misalnya suratun anzalnaha, mana satu surah. Suratun ini adalah satu surah. Di mana kita ambil ini? Sebab ya kalau orang belajar nahwu bahasa Arab senang, dia dah tahu ni. Ini jadi khabar. Jadi khabar. Itu lebih baik lah, yang terbaik. Dari segi i'rabnya kita kata dia jadi khabar. Bila jadi khabar, mana mubtadanya? Mubtadanya ditakdirkan. Hadhihi suratun. Begitu. Hadhihi suratun. Biasalah begitu tu. Suratun anzalnaha. Boleh juga kita kata begitu. Boleh juga kita kata, tapi kurang elok lah. Kena takwil banyak lah. Kita kata dia jadi mubtada. Boleh juga. Sebab apa? Sebab ada musawwirnya di sini. Musawwir dipanggil, sebab ada musawwir itu. Jumlah yang jadi sifat selepasnya. Anzalna itu jadi sifat pada surah. Ini adalah satu surah yang sifat yang kami. Yang kami telah turunkan. Yang tu mari daripada mana? Sebanyak-banyak saya ni daripada awal saya tak pernah sebut begini kan.
Tak apalah, jangan-jangan kita sebut begini. Sebenarnya Al-Quran itu daripada awal sampai akhir setiap perkataannya boleh di-i'rab. Cuma orang yang mengajar tu dia nak atau tidak nak sajalah. Dia nak sentuh atau tidak sentuh itu terpulang kepada dia lah. Kalau nak kira semua daripada awal sampai berpuluh jilid orang i'rab Quran sampai berpuluh jilid. Bukan nak bincang tafsir, tidak. Bincang i'rab sahaja. Antaranya kalau kita dapat tengok di sini kan. Nampak kan? Saya tunjukkan, nampak. Di atas ni ini tafsir, pilihan tafsir. Satu, i'rabul Quran karangan Ad-Da'as. Ini i'rabul Quran. Bila kita petik sini dia keluar lah. Ini i'rab. I'rab tu maksudnya dia jadi apa? Sebab apa dia bagi di hadapan? Suratun, sebab apa suratun? Sebab apa dia nakir? Dia jadi apa? Kalau dia jadi khabar, mana mubtadanya? Mubtadanya takdirnya macam mana? Dia ada di sini. Contoh di sini kan. Suratun khabarun li mubtada'in mahdzufin. Khabar bagi mubtada yang mahdzuf. Macam saya sebut tadi. Takdirnya hadhihi. Itu takdirnya. Wal jumlatu musta'nafah. Jumlah ni jumlah musta'nafah. Jumlah yang baru dimula. Start dengan jumlah ini. Anzalnaha madhin. Anzalna madhin ni fa'il madhi. Anzala. Wa fa'iluhu wa maf'uluhu. Madhin wa fa'iluhu wa maf'uluhu. Jadi dalam anzalnaha ni ada fa'il madhi, ada fa'il dia, na tu fa'il dia, dan maf'ulnya ha tu maf'ulnya. Wal jumlatu fi mahalli raf'in sifatun di suratin. Dan jumlah ni berada di tempat rafa' jadi sifat kepada suratun. Itulah yang saya sebut tadi. Jadi sifat. Tapi dia tak sebut, kita tahu daripada mana. Dia jadi sifat. Dia ada kaedah. Dia tak sebut, dia ringkas. Kalau nak detail lagi dia sebut. Setiap jumlah yang terletak selepas daripada isim nakirah jadi sifat. Itu. Kalau jumlah yang terletak selepas daripada isim ma'rifah jadi hal. Itu kena ingat tu. Ini jadi sifat. Sebab itu kita terjemah, ini adalah satu surah yang tu sifat tu. Kalau ada makna yang bahasa Melayu tu terjemah. Bahasa Melayu yang maknanya sifat itu. Cuba kita tengok di sini. Kita ambil terjemah Melayu tadi. Ini ialah satu surah. Ini ialah ni bagi mana? Tak ada. Tapi kalau kita pandai ilmu i'rab, kita tahu surah itu satu surah. Betul. Ini yang ada yang kami. Yang ni mari di mana-mana. Sebab dia jadi anzalna, jadi sifat. Begitulah seterusnya. Saja saya nak menarik perhatian sedikit. Nak cerita hari ni. Kalau kita nak bincang begini, sepanjang bulan puasa pun tak cukup. Daripada awal Quran sampai akhir. Dan ia diperlukan oleh orang-orang yang memang nak mendalami Quran mesti. Kalau tidak, dia tak boleh pasang makna dengan betul. Inilah yang menentukan seseorang tu pasang makna Al-Quran dengan tepat. Saya yang sedikit sebanyak tahu ni, saya tengok ini terjemahan bagus semua. Ini dia buat keluar ini. Hadhihi tadi. Ni hadhihi. Ni hadhihi. Ini tu hadhihi. Yang jadi mubtada mahdzuf. Mubtada tu tak ada, dibuat. Bila tak ada, kena takdir. Hadha ka hadhihi. Sebab suratun tu muannas, kena hadhihi lah. Kalau tempat suratun tu muzakkar, kena hadha. Itu tengok, pandai. Jadi ini jadi jumlah ni jadi sifat. Sebab itu dia terjemah yang kami. Yang mana terjemahan tepat, bagus. Begitulah. Orang akan menilai apa yang kita buat. Orang akan menilai. Tengok balik.
Tak apalah, itu satu perkara lain. Cuma saya nak menarik perhatian, nak bagi perhati saja. Tu. Kenapa begitu? Sebab tak pernah sebut. Nak bagi tahunya, untuk seseorang ahli tafsir, i'rab ini satu perkara penting. Satu perkara penting. Tak dapat tidak. Dia mesti kena tahu i'rab. Sebab i'rab mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Kalau selagi dalam batas keharusan, boleh saja nak pilih yang mana-mana. Boleh saja, tidak salah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok setengah-setengah terjemahan itu berbeza daripada yang lain. Kenapa? Sebab dia menterjemah berdasarkan i'rab ini, yang tu pun betul. Orang ni terjemah lain sikit, sebab dia menterjemah berdasarkan i'rab yang satu lagi. Benda ni, rahsia ni orang tak tahu. Kalau orang tak boleh ilmu i'rab, dia tak tahu. Dia tak tahu. Kadang-kadang sebab 3, 4, 5 satu ayat tu begini boleh juga, begini tak salah, semua tak salah. Cuma itu bergantung kepada pentafsir lah, dia nak pilih yang mana, yang mana bagi dia yang paling tepat. Jadi apa yang saya nak ingatkan hari ini, kalau nak betul-betul tafsir, dia kena sampai ke peringkat itulah. Dia kena sampai situ, iaitu menguasai juga ilmu i'rab. Ilmu i'rab. Tak apalah. Di sini suratun anzalnaha, ini adalah satu surah yang kami telah turunkan. Itu menarik perhatian. Bukan mari daripada lain ni, kami turunkan. Surah ni kami turunkan, menunjukkan ia adalah suatu yang hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hak itu, yang benar itu adalah datangnya dari Tuhanmu. Oleh itu jangan sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang ragu. Jadi itulah surah ini yang kami turunkan. Bila kami turunkan, kamu jangan ragu berdasarkan ayat yang lain, sebab itu adalah benar. Walaupun mungkin kamu berasa, iya ke ni? Kalau orang kafir terkejutlah, dia tengok, ganas nampak, kasar nampak hukum Islam. Kasar pun ini kami turunkan. Ini adalah benar. Al-haqqu min rabbika. Jadi kalau datang daripada Tuhan, al-haqqu, benar. Wa faradnaha, dan kami turunkan itu bukan saja-saja, bukan main-main, bukan sebagai boleh pilih, sunat, tidak, bukan sunat ni, wajib. Faradnaha, kami fardukan. Mana seperti mana Allah memfardukan semaya 5 waktu, kita ikut, kita tak tinggal. Dia fardukan puasa, kita tak tinggal, kita berpuasa. Dan lain-lain lah, banyak lagi lah yang dia fardu. Begitu juga apa yang disebutkan nanti dalam surah ni, fardu juga. Tak buat apa maknanya? Berdosa. Berdosa. Itu benarnya. Berdosa. Cuma nak buat itu, boleh kau buat sendiri-sendiri. Seperti kita semaya, puasa masing-masing, diri masing-masing. Zakat, kena ada duit dulu, kena ada harta dulu. Kalau yang tak ada tu, tak ada lah. Yang ni macam mana? Dia kena ada kerajaan, dia kena ada negara, baru boleh. Ada jemaah saja tak jadi, ada parti saja tak boleh, ada kumpulan saja tak boleh. Dia kena ada negara, dia kena ada kerajaan yang berdaulat, baru boleh dilaksanakan ni. Sebagaimana kalau kita tak ada duit, tak ada lah kewajipan tu. Nak pergi haji, nak bayar zakat, tak ada lah. Wajib tu, wajib, tapi dia bersyarat. Bersyarat. Mana kalau kaya senang, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Jadi hak Allah atas manusia, mana wajiblah, ialah mengerjakan haji. Tapi kepada man istata'a ilaihi sabila, itu syaratnya. Itu syaratnya. Begitu juga yang ini dia ada syarat. Apa syaratnya? Kena ada negara, kena ada pemerintah, kerajaan. Baru wajib. Itu pun kena cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, tak boleh. Kerajaan Islam yang sudah ada dah tak boleh. Sebab itulah di zaman Sayyidina Umar, pernah ketika kemarau berlaku dan ada orang yang tak cukup makan, kebuluran pun ada, maka berlaku pencurian, dia tak jalankan hukum wuduk, potong tangan dia tidak laksanakan. Padahal dia sudah kerajaan, padahal sudah dilaksanakan sebelum itu, tetapi dia tidak laksanakan. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Ini maknanya penting kita kena faham. Ini bukan maknanya kalau ada negara tu terus kena buat tu. Tak, kena tengok dulu ya cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, tengok saya nak buat macam mana. Begitulah. Padahal itu fardu, itu wajib. Wajib kepada pemerintah, kepada pemerintah dengan sokongan rakyat lah, dengan sokongan rakyat. Kalau pemerintah tu sudah mampu, sudah cukup syarat, dia tidak buat. Seperti orang yang mampu pergi haji, dia tidak pergi haji. Jadi macam mana? Itu seperti orang ada banyak hartanya, cukup nisabnya, cukup haulnya, dia tidak bayar zakat. Jadi macam mana? Begitu. Dosa lah. Cuma yang berdosa itu siapa? Pihak yang memerintah. Yang rakyat tidak berdosa. Tetapi rakyat kalau dalam keadaan ada berlaku pemilihan, boleh pilih lah. Dia pilih yang tidak nak melaksanakan itu, dia salah. Rakyat salah. Rakyat kena pilih pemimpin yang bercita-cita, yang nak bila cukup syarat kita akan laksanakan ini. Sebab ini kewajipan kita semua. Kalau tidak berdosa. Sebab apa? Wajib bersyarat. Wajib bersyarat. Kalau sudah dilaksanakan, dah ada syubhah, ada kekeliruan, kesamaran, Nabi dah bagi panduan dah. Idra'ul hudud bisyubhat. Idra'ul hudud bisyubhat. Elakkan pelaksanaan hukum had bila ada apa saja syubhah, sebarang syubhah, sebarang kesamaran, kekeliruan, tak jelas. Jadi tangguhkan, jangan laksanakan. Jadi hukum ni jenis begitu. Bukan macam semayang. Macam semayang. Kalau semayang, siapa masuk? Tak semayang lah. Tapi kalau orang perempuan tu ada juga. Disuci dah ke tidak ni? Sama. Nak buat macam mana? Kena ijtihad lah. Kena tahulah keadaan kita tu macam mana. Kena tahulah. Ini istihadah ke, haid ke. Jadi bersyarat juga wajib itu. Tidak kata wajib itu setiap waktu, setiap masa, dalam semua keadaan. Tidak. Jadi kalau terlalu nak semayang sangat, sehingga tak hirau dah, kita dalam keadaan baik kotor pun nak semayang, itu berdosa pula jadinya. Sama juga ini. Kalau tak cukup syarat, kita nak buat, berdosa. Sebagaimana wajib perang, Nabi ajak perang. Sampai ada sahabat tak boleh pergi. Menangis. Menangis. Tara ayunahum tafidu minad dam'i. Kamu lihat mata mereka mengalir air mata, tak boleh pergi berperang. Sebab apa? Qul la ajidu ma ahmilukum alaih. Engkau kata tak boleh sebab kelengkapan tak cukup. Persediaan tak cukup, kenderaan tak cukup, senjata tak cukup. Nabi tak bagi. Maknanya tak cukup syarat. Dia tak bagi. Wajib. Perang tu wajib. Jihad wajib. Di zaman dia pula, dia yang seru pula. Dia yang panggil orang pergi berjihad. Tiba-tiba ada yang dia larang. Begitulah juga dalam masalah ni. Jangan terlalu beria-ia sangat. Nak biar cukup syarat. Dan kalau orang tak buat, jangan kata
Mungkin kita nampak dia senang, dia mungkin tanggungan dia banyak, kenapa tak pergi Mekah lah, kenapa tak tua dah. Jangan kata begitu. Tengok dulu. Keadaannya tak sama manusia ni. Negara pun sama juga, begitu. Tidak sama keadaan. Mungkin di satu negeri kita boleh laksanakan dengan mudah. Boleh laksanakan dengan mudah. Sebab rakyatnya misalnya semuanya Islam. Dan semuanya dah faham. Dan segala maksiat, punca-punca maksiat sudah pun ditutup, diharamkan. Barulah boleh cukup syarat. Tetapi kalau masih lagi banyak perkara yang boleh mendorong orang, menarik orang kepada maksiat, banyak lagi sebab-sebab boleh orang berlaku zina kerana kemiskinan, tidak dapat, tidak mampu untuk berkahwin, mas kahwinnya mahal sangat, misalnya. Masyarakat pula macam-macam adatnya, kena ada kenderaan dulu, kena ada rumah dulu siap, kena ada begini-gini baru boleh kahwin. Dan itu tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Dia kena semua cukup dulu. Dengan sebab itu kerajaan kena membantu. Kalau rakyatnya tidak mampu, tidak ada pendapatan yang cukup, nak kahwin, dia bantu. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah Islam dahulu. Jadi tak ada sebab dah orang ni nak berzina. Tak ada sebab. Begitu. Itu makna cukup syarat tu. Cukup syarat tu makna tak ada sebab dah. Semua boleh terima. Kalau orang kafir ada pun, dia boleh terima. Dia boleh terima. Terutamanya setengah-setengah masyarakat kita sebab kita lama dah kan tidak laksanakan benda ni kan. Jadi tak tahulah. Sembahyang yang kita buat tiap-tiap hari tu bukan semua orang tahu segala perincian dia. Tahu segala perincian dia? Tak tahu. 2-3 hari lepas saya pun tengok juga dalam YouTube ada orang tidak siuman. Tanpa Tok Iman duduk depan. Nasib baiklah Tok Iman tu sempat mengelak Tok Iman tu lari. Jadi yang duduk belakang tu macam panik lah. Kita boleh tengok panik. Tengok. Macam-macam sebab lah tidak terlaksana, tidak dapat menurut. Padahalnya ada cara tu. Orang yang duduk belakang Iman sepatutnya naik lah. Sepatutnya naik. Jadi kita tahu semua. Kadang-kadang tahu pun panik. Kalau tahu pun mungkin panik. Dan mesti kena orang duduk belakang Imam kau, atau duduk jauh sikit. Macam mana duduk sebelah tu, sebelah kanan, sebelah kiri kau, tak ada siapa pun naik. Nak ceritanya, benda yang kita lakukan tiap-tiap hari pun banyak lagi kita tak tahu perinciannya. Begitu juga dengan hukum hudud, hukum niat. Sebab benda ni lama sangat tidak terlaksana, tidak pernah dibuat. Jadi ramailah yang tak tahu. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatakan apa susahnya masyarakat majmuk pun hukum hudud ini kena kepada orang Islam, kita tidak akan laksana kepada orang kafir. Di situ orang kata heboh pula, geger pula, sibuk pula, bising pula. Apa hukum macam ni? Islam saja tidak kena orang kafir. Ini sebab tak faham perincian. Kalau faham perincian tak ada jadi masalah. Kalau faham perincian tidak jadi masalah. Kenapa pula dipilih pendapat itu? Tidak pilih pendapat yang memang tak ada ke yang kata untuk semua orang kafir pun kena. Sebab zaman Nabi bukan orang Islam saja kena hukum tu, orang kafir pun ada juga. Kenapa tak pilih pendapat itu? Kalau pilih pendapat itu liar pula orang kafir. Macam-macam lah apa nama ni bantahannya. Jadi dipilih, padahal itu bukan mazhab Syafi'i. Tempat kita ni kan sibuk-sibuk sangat nak Syafi'i sangat. Hukum hudud tu yang dipilih tu untuk orang Islam saja, bukan Syafi'i. Itu Hanafi. Hanafi. Maknanya pilih yang ringan, yang tidak menimbulkan kekecohan dulu. Kemudiannya kalau orang kafir pun suka, dia nak buat, tak apalah. Begitu dulu. Misalnya Arab, orang Islam tak boleh, orang kafir boleh minum lah. Cumanya kalau langgar orang, dia kena ada lah apa dia undang-undangnya, kena ada lah. Jangan ringankan undang-undang tu macam wallahualam, saya pun tak tahu lah sekarang ni peraturannya macam mana. Kalau dulu ringan, sepatutnya kena gantung ataupun tak boleh lesen, tak boleh.
Begitu. Selain daripada penjara ke apa, kalau sampai mati, kalau dalam hukum Islam kena bayar dia. Kalau tidak sengaja, terbukti tidak sengaja, kena bayar dia. Orang kafir pun. Tapi masalah arak tu, lama-lama bila orang kafir tahu, memang arak dia tak bagus. Bagus dah yang Islam. Kita nak orang kita juga dilaksanakan hukum Islam. Senang pula macam tu. Dia pun dah terima sendiri dah. Itu cara hikmah. Tapi kadang-kadang kerana tidak faham, kita pertikaikan apalah. Itulah bendanya kadang-kadang bila bermusuh. Sebab itu saya tidak suka. Sepatutnya kita saudara, kita bincang dengan baik. Kadang-kadang betul dah dia kata itu hudud PAS, bukan hudud Islam. Keluarlah kata-kata macam tu. Jadi hudud Islamnya macam mana? Hudud Islamnya macam mana? Hudud Islamnya semua sekali lah. Kalau ikut mazhab Syafi'i memang betul begitu. Tapi kita dah tahu dah, di sekeliling kita ni ramai orang kafir. Mereka belum faham lagi banyak perkara. Kita pilih yang ni lah dulu. Lepas tu kalau mereka setuju, tak apalah. Kemudian bukan masalah hudud PAS ke, hudud Kelantan ke, hudud mana, bukan masalah tu. Bukan masalah tu. Sebab negara kita ni kan berbina kaum, macam-macam agama, latar belakangnya. Lepas tu pakai pula sistem demokrasi. Segala-galanya diputuskan dalam parlimen. Sibuk-sibuk pun tak jadi juga. Tahu-tahu berundang istihad, laksanakan hukum itu, selesai. Sebab dia tak ada banyak masalah. Tak ada banyak masalah. Contoh. Jadi nak kata dia tu yang mana hudud Islam, tidak Islam, hudud berundang pula. Tak, bukan masalah tu. Sebab tadilah, sebab kita ni terlalu lama dah tidak mempraktikkan benda ni. Jadi tak tahulah perincian dia tu, detail dia tu. Orang ni pilih pendapat mana, orang ni pilih pendapat mana. Begitu. Pada dasarnya ada, cuma khilaf itu tentang muhsan itu. Muhsanah. Muhsan itu siapa yang dikatakan muhsan? Orang yang sudah kahwin saja ke, ataupun tidak kahwin ke, itu kira atau kira juga Islam, agama dia. Tidak merdeka, misalnya hamba, itu tidak muhsan, tak kena hukuman, banyak perkaranya. Misalnya apa nama ni, sebab dia separuh, kalau hukum potong tangan, tak kena, dia kena dalam bentuk lain. Itu perincian yang ramai orang tak tahu. Lepas tu kalau kes curi, dia boleh bincang lagi keluarga dengan keluarga supaya benda tu apa nama ni, diselesaikan di bawah, di luar mahkamah. Boleh. Jadi banyak benda tak tahu. Orang ingat, bila dah terbukti tu mesti kena potong tangan. Bukan begitu. Bukan begitu. Sebab apa yang kita tak tahu? Sebab lama dah tak praktik benda ni. Sebab tu macam saya sebut tadi, semaya yang kita buat 3 hari tu banyak kita terlepas, kita tak tahu. Yang ramai orang duduk kata ikut Syafi'i. Tapi dalam sujud tu kaki dia gitu. Kaki dia gitu. Dia tidak gitu. Jari itu. Gitu. Ataupun terangkat sebelah ke, tidak dua belah. Sebelah saja. Tak boleh tu. Tak usah. Tu yang kita buat tiap hari. Mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi tak apa. Sah lagi. Itu bendanya. Jadi yang ni lagi lah. Walau bagaimana, jadi kita kena tahu. Banyak lagi perincian. Sebab itu kita kena belajar. Bila nak melaksanakan hukum Islam, semua orang kena tahu. Pemimpin terutama. Ni pemimpin tak tahu apa. Nak bercakap pun tak boleh. Tak boleh. Misalnya. Jadi macam mana orang nak tahu? Macam mana pemimpin nak tahu? Macam mana nak dilaksanakan kalau tak tahu? Sepatutnya kena ada seminar, kena ada forum, kena ada kuliah, kena ada kursus, kena ada itu setiap peringkat. Sebagaimana kita buat untuk sembahyang, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, ini pun kena buat juga. Barulah masyarakat faham. Sebab itu tidak boleh kalau suatu ketika dahulu di peringkat awal bila semua hudud tu macam-macam heboh. Bukan orang kafir, orang Islam sendiri.
Sebab dia tidak tahu. Sekarang ni tak heboh dah. Sekarang ni tak heboh. Dah tahu. Yang duduk kelahi dulu pun sudah terima Islam. Sebab tu biar Islam dulu dipaham. Barulah senang kita nak bagi faham kepada bukan Islam. Begitu. Dan kita kena sedar, tak apalah di sebalik tu semua. Bila kita baca surah ni, wa faradnaha, mana Tuhan wajibkan ni atas kita ni. Jangan puasa sedar hati boleh kuasa, dapat kuasa. Banyak perkara tanggungjawab. Kalau tak buat dosa. Berdosa. Berdosa pemimpin tu lah. Tetapi macam kita sebut tadi lah. Itu atas kebijaksanaan dia, tanggungjawab dia dengan Allah. Dia tahu. Cukup syarat dah ke tidak? Kalau dah cukup syarat, walaupun di negara yang ramai masyarakat kafir pun, dia tidak berdosa. Memang berdosa. Kalau tak cukup syarat, itu lain. Dimaafkanlah seperti benda-benda lain. Seperti ibadah-ibadah lain. Begitu. Baik, teruskan. Fatih baca. Kalau tidak kita tak habis. Teruskan. Kedua, di dalam surah An-Nur diberikan hukum-hukum yang terang. Di dalam surah An-Nur beberapa kali perkataan ayat digunakan dengan erti hukum-hukum yang terang dan tidak samar. Ayatim bayyinat ayat 1, dibayyinun ayat 18, 54, 59 dan 61. Mubin ayat 54, ayatum mubayyinat ayat 34, 46. Itu yang kita daripada awal banyak hari dah ni. Berapa hari dah kita puasa kan. Sebelum puasa lagi kita start. Saya dah terkasiakan apa maksud kata kunci. Dia kata kunci dalam surah ni dia selalu sebut perkataan yang sama. Dan di dalam surah ni kebanyakannya dia bukan dengan makna ayat seperti dalam surah-surah lain. Pada kejadian langit dan bumi itu ada tanda bagi kekuasaan, tanda. Ini bukan tanda sini, ini bukan tanda. Hukum, ketentuan Allah, ketentuan yang jelas, hukum yang jelas. Ayat itu dengan makna itu. Sebab itu perkataan-perkataan dia kena sesuai dengan konteks dia. Dalam surah ini dia cerita tentang hukum. Jadi hukum tu hukum terang, bukan hukum mutasyabihat yang keliru, sama, tak jelas. Tidak, jelas. Hukum maksudnya ayat itu. Ayat bayyinat. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Kami turunkan di dalamnya, di dalam surah ini beberapa hukum, bukan beberapa tanda yang terang. Seperti bulan, bintang, itu tanda Tuhan. Kita kata tanda wujudnya Tuhan, kuasanya Tuhan. Ini bukan. Sebab itu kita tengok konteks. Konteks ayat itu. Teruskan. B. Hanya di dalam ayat ke-46 ayatim mubayyinat sahaja lafaz ayat boleh dipakai juga dengan erti bukti-bukti. Ketiga, hukuman dan balasan di dunia dan di akhirat untuk orang-orang yang menuduh orang-orang perempuan Muslim dengan tuduhan-tuduhan yang jahat. Perkataan yurmun 3 kali digunakan dalam ayat 4, 6 dan 23. Hukuman 80 sebatan dikenakan kerana... Sekejap. Ada nombor 3 ya? Jatuh di sini ni. Situ ada? Oh ada. Oh tak apa. Oh sini tak ada nombor 3. Macam mana cuba baca semula? Yang ketiga, hukuman dan balasan di dunia. B tu ayat bayyinat. Ayat. Lepas tu nombor 3. Ketiga. Perempuan Muslim terus situ. Dia macam mana nombor 3? Start macam mana? Perkataan yurmun 3 kali digunakan ayat 4, 6 dan 23. Hukuman 80 sebatan dikenakan kerana... Tak, sebelum tu. Nombor 3. Tu start nombor 3. Tu cuba baca saja. Sebab tak ada nombor 3 sini. Hukuman dan balasan di dunia dan di akhirat untuk orang-orang yang menuduh orang-orang perempuan Muslim dengan tuduhan-tuduhan yang jahat. Jadi dalam buku tu ada? Kena ada tak? Perkataan yurmun 3 kali digunakan ayat 4, 6 dan 23. Hukuman 80 sebatan dikenakan kerana menuduh orang-orang perempuan yang baik-baik melakukan zina. Ayat 4. Orang-orang yang menuduh orang-orang perempuan yang baik-baik melakukan perbuatan keji itu dilaknat di dunia dan di akhirat. Ayat 23. Keempat, erti perkataan zina
di dalam surah An-Nur. Perkataan zinah digunakan 2 kali di dalam surah ini, ayat 31 dan 60. Di dalam surah ini dinyatakan lelaki-lelaki yang boleh perempuan mendedahkan zinah dan tempat-tempat zinah di tubuh mereka secara terperinci. Perempuan-perempuan tua dikecualikan daripada memakai hijab yang lengkap. Mereka bagaimanapun tetap dilarang daripada tabarruj, yakni berjanguk dan bersolek secara berlebihan, dengan mendedahkan aurat dan juga mendedahkan zina. Jadi zina tu apa makna? Kan sebelum ni dalam surah Al-Kahfi banyak perkataan zina, zinatal hayatid dunia. Itu makna lain. Di sini makna zina ni perhiasan dan tempat perhiasan. Tempat perhiasan, tempat yang menarik, manusia yang berlainan jenis itu. Lelaki tertarik kepada perempuan di tempat itu. Itu zina, di tempat itu. Kalau terdedah, maka boleh menimbulkan fitnah, boleh menimbulkan fitnah. Itulah zina. Tidak boleh menyatakan zina. Bukan zina ni mana perhiasan. Ya, pakai perhiasan tu pun betul juga, tapi perhiasan di tempat itu. Di tempat itu. Yang mana kalau terdedah boleh menimbulkan fitnah. Kalau kita tengok di dalam ayat 31 dan 60. Cuba kita tengok sini. 31 wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna zinatahunna. Jangan mereka nyatakan zinah mereka. Zinah mereka ni mana tempat-tempat yang tidak boleh didedah lah. Misalnya dada. Bahagian dada ni kan. Biasalah orang kita pakai baju kebaya ke apa nampak. Itu zina. Walaupun tak ada perhiasan, tak ada pakai apa ni kalung ke, tali leher tak ada pakai, tak ada tali tekuk apa, tak ada semua. Tapi itu zina. Tempat itu sendiri. Itu maksud zina. Zina ni bukan semestinya perhiasan. Kalau perhiasan, misalnya tangan ini, illa ma zahara minha, kecuali yang nyata daripadanya. Yang nyata daripadanya tu kalau dalam hadis sebut muka dan tangan. Jadi kalau orang tu pakai cincin katakanlah di tangan, cincin tu zina. Cincin tu zina. Tapi dipakai di tempat ni tak jadi masalah. Tak apa lah. Bukan maknanya mendedah ke aurat namanya. Itu tak termasuk dalam zina. Tangan ini dia pakai apa? Sekarang ni orang lukis-lukis tu dia pakai inai. Dia pakai inai tu. Macam-macam dia lukis dekat tangan. Itu tak boleh lagi. Tak termasuk. Muka. Kalau dia pakai gincu di muka, di bibir, tidak berlebihan lah, tidak berlebihan, biasa, tak apa lagi. Yang tak bolehnya kalau tak pakai apa pun dedah rambut. Itu di luar muka dah, dia ada pada kawasan muka. Tak pakai apa pun, rambut saja, zina dah tu, tak boleh. Dari segi fiqhnya boleh lagi, orang pakai. Sini tak ada lah. Subah hidung. Perhiasan. Tapi tak boleh ke tu? Boleh. Masih dalam ruang muka. Orang nak tutup tu tak mahu bagi tunjuk. Cerita lain. Tapi dari segi keharusan boleh. Boleh. Ini dah maksud zina tu. Dan tidak boleh menyatakan zina mereka kecuali kepada orang ni disebut. Orang ni tak apa. Mana lengan pun pakai baju t-shirt ni, dekat ni pun tak apa. Ayah, datuk, suami, ini yang disebutkan. Anak, cucu, mertua misalnya, tak apa. Begitu juga nampak betis, tak apa. Berjalan-jalan angkat nampak betis. Itu padahal itu zina. Sebab ada kecuali. Orang lain tak boleh lah. Selain daripada yang disebutkan, kena jagalah. Kena jaga tu. Kecuali ma zahara minha.
Ma zahara minha tu dalam hadis jelas disebutkan muka dan tangan. Muka dan tangan. Kaki apa nama ni masih khilaf. Kalau kita kira kaki juga sampai buku lali, itu ma zahara minha lagi. Tak apa lagi. Tapi kalau pakai stocking, kalau pakai apa, itu lebih baik kan? Lebih baik. Tak apa. Jadi kenapa dulu zina di sini? Bukan begitu. Kalau kita tengok di dalam ayat yang lain, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Itu dalam ayat ini disebut zina di situ. Zina itu apa pula? Bukan nak suruh pergi sembahyang, suruh pakai barang kemas. Zina. Barang kemas pun boleh juga. Tapi tempat itu sebab kita kena tengok konteks ayat. Khudhu zinatakum. Itu pada dasarnya Tuhan tuju kepada lelaki. Ambillah perhiasan kamu. Zahir-zahirnya. Mana begitu? Bila nak sembahyang, bila nak pergi sembahyang, bila nak sembahyang. Apa makna perhiasan? Nak pakai cincin dulu ke? Kalau orang lelaki, janguk sangat. Kena pakai cincin dulu. Perhiasan tak ada sangat lelaki. Kalau perempuan, kena pakai subai dulu ke? Kena pakai gelang dulu ke? Nak sembahyang tu? Tidak. Zina takut itu maksudnya pakaian yang lengkap, yang cukup menutup aurat. Itu zina. Zina di situ itu maknanya. Jangan kita faham Tuhan suruh pakai barang kemah pula. Silap. Lepas tu ada kecuali di sini. Kalau perempuan tua dikecuali. Tak apalah nampak rambut sikit-sikit, dengan nampak pun tak kisah. Tua tu macam mana? Dia pun tak ada nafsu. Orang pun tak ada nafsu terhadap dia. Lepas tu ada juga tu, kita dengar cerita tu, tak tahulah yang gila mana. Pergi rogo orang tua. Ada juga tu berlaku. Itu tak kira. Orang gila tak kira. Kira yang biasa, yang ramai-ramai. Katakanlah saya dah umur 60 lebih. Sahabat saya umur 60 lebih juga. Ajak pergi rumah dia. Mak dia tu umur dekat 90. Mak dia tu tak perlulah. Itu sangat lengkap sangat pakaian. Begitu. Dia ada hukum-hukum. Walaupun begitu, bukanlah bermakna nak suruh bertabarruj. Tabarrujnya berjanggut, berhias lebih-lebih, sehingga nampak pelik. Orang kata tua-tua pun lebih daripada orang muda. Janganlah begitu. Biasalah, biasa. Nampak lengan sikit sebanyak tu tak apa. Tak apa. Begitu juga pakai tudung biasa, nampak sedikit tekuk ni, leher ni, dada nampak, tak kisah. Kalau orang tua, tak. Tidaklah ketat sangat. Bukanlah nak suruh dia tu tak pakai tudung langsung, tidak. Tudung tu tidaklah ketat sangat. Tudung tu kalau terkesok sikit pun, beralih sikit, nampak tak perlu, tak jadi masalah. Itu maksudnya. Itu dalam ayat ni, wal qawaid, disebut al qawaid. Al qawaid kan semaknanya qaidah. Maknanya orang duduk nak bangun pun susah. Kalau dia duduk nak bangun pun susah. Begitu. Jadi nafsu pun tak ada, tak ada apa. Disebut al qawaid. Jadi gambarannya kita boleh nampak, kita boleh bayangkan orang yang duduk kalau nak bangun pun susah. Nak sembahyang pun duduk atas kerusi. Tak boleh duduk biasa. Duduk lama sikit, jadi masalah. Itu tua lah tu. Tua. Tapi sekarang ni tak tua sampai umur begitu pun dah duduk atas kerusi dah kan. Itu cerita lain lah. Kita orang zaman sekarang ni lemah banyak nak banding dengan orang zaman dulu. Tak apa, teruskan. Fathi terus. Kelima, hanya orang-orang beriman dapat melaksanakan undang-undang Islam dengan lengkap dan sempurna. Melalui ayat 17, 47 dan 51 digunakan perkataan mukminin.
Perkataan al-mu'minun pula digunakan dalam ayat ke-31. Hanya mereka lah dikatakan orang-orang yang dapat melaksanakan hukum Allah dengan sempurna. Keenam, tazkiyah dikatakan sebagai perkara yang boleh menghindarkan manusia daripada kemungkaran, perbuatan-perbuatan kecil dan juga tidak bermoral. Berhubung dengannya terdapat dua ayat di dalam surah ini. Zakah ayat 21, Azkar ayat 29. Masuk ke dalam rumah orang lain tanpa kebenaran dilarang. Arahan itu perlu untuk tazkiyah atau penyucian jiwa, ayat 29. Ketujuh, di dalam surah An-Nur terdapat perintah supaya memberi salam sebelum masuk ke dalam rumah orang-orang lain. Perkataan sallimu digunakan dalam ayat ke-61, tusallimu digunakan dalam ayat ke-27. Kedua-duanya adalah perintah supaya memberi salam sebelum memasuki rumah orang lain, ayat 27. Perintah supaya memberi salam juga diberikan ketika hendak masuk ke rumah sendiri atau ke dalam rumah keluarga dan sanak saudara, ayat 61. Kelapan, taat kepada pemimpin adalah suatu yang perlu untuk keutuhan kehidupan bermasyarakat. Surah An-Nur mengajarkan beberapa adab dan disiplin kepada orang-orang Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika berada dalam majlis yang penting, mereka diperintahkan supaya meminta izin apabila hendak keluar. Yasta'dzinunaka, ayat 62. Perbandingan di antara surah Al-Ahzab dan surah An-Nur. Kedua-dua surah ini banyak berbicara tentang hukum-hukum berkaitan wanita. Kerana itu, kedua-duanya elok sekali dibaca bersama. Zaman diturunkan, surah Al-Ahzab diturunkan selepas perang Ahzab pada tahun ke-4 dan ke-5 Hijrah. Sedangkan mengikut tertib kitabi, ia merupakan surah ke-33. Surah An-Nur diturunkan selepas Ghazwat Bani Al-Mushtaliq pada bulan Sya'ban 6 Hijrah, setahun selepas diturunkan surah Al-Ahzab. Sedangkan dalam tertib kitabi, kedudukannya terletak lebih dahulu daripada surah Al-Ahzab. Kedua mesej utama surah Al-Ahzab. Yang pertama, tinggalkan kekufuran dan kemunafikan dalam keadaan menyadari tanggungjawab dan amanah. Kedua, laksanakanlah hukum hakam Islam dengan ikhlas, baik dan berkaitan dengan kekeluargaan, kemasyarakatan, ketenteraan, pemerintahan dan lain-lain. Surah An-Nur. Yang pertama, tinggalkanlah kekufuran dan nifak. Kedua, ikutlah undang-undang kekeluargaan, kemasyarakatan dan jenayah Islam. Ketiga, janji memberi kuasa dan pemerintahan. Ketiga, aktiviti orang munafik. Surah Ahzab. Mereka menyerang peribadi Rasulullah SAW. Kata mereka, Rasulullah SAW telah berkahwin dengan bekas isteri anak angkatnya. Itu berarti baginda berkahwin dengan menantu sendiri. Selain itu, macam-macam lagi gangguan dan fitnah yang mereka adakan untuk memburuk-burukkan Nabi. Ayat 48, 53, 57, 59 dan 69. Surah An-Nur. Orang-orang munafikin menuduh isteri Rasulullah SAW atau sahabiah yang lain telah berzina. Ia merupakan salah satu peristiwa ifk. Ayat 11 hingga 26. Keempat, aktiviti orang-orang kafir. Perintah supaya tidak terkesan dan tertekan dengan perancangan dan tindakan jahat oleh orang-orang munafik dan kafir terdapat dalam ayat pertama dan terakhir surah. Itu adalah zaman di mana kerajaan Islam baru ditegakkan, terpaksa menghadapi gangguan musuh dari dalam dan juga dari luar. Kelima, hukum-hukum kekeluargaan. Surah Ahzab. Yang pertama, arahan meminta izin sebelum masuk ke dalam rumah Nabi SAW, ayat 53. Kedua, kehidupan kekeluargaan seeloknya sederhana. Apa yang penting kepada setiap ahli keluarga ialah kehidupan di hari akhirat, ayat 28. Surah An-Nur. Yang pertama, perintah meminta izin dan memberi salam sebelum masuk ke dalam rumah orang-orang lain, ayat 27 hingga 29 dan 61. Kedua, hukum-hukum di bilik tidur, ayat 58 dan 59. Ketiga, hukum-hukum untuk perempuan tua, ayat 60. Keenam, hukum-hukum pergaulan dalam rumah tangga. Surah Ahzab. Yang pertama, perintah supaya menggunakan jilbab, iaitu kain tudung yang besar, yakni berupa seliput dan sebagainya, ayat 59. Kedua, perintah menggantung atau memasang langsir dan tabir di dalam rumah dan meminta sesuatu dari belakang tabir, ayat 53. Ketiga, perempuan yang belum bersetubuh dengan suaminya sebelum kahwin, jika bercerai tidak perlu beriddah, ayat 49.
Keempat, perempuan-perempuan hendaklah bercakap dengan penuh sopan. Ayat 32. Kelima, perempuan-perempuan diarah supaya tidak mendedahkan aurat seperti perempuan-perempuan di zaman jahiliah. Ayat 33. Keenam, larangan daripada ikut serta dalam sesuatu majlis makan tanpa dijemput dan juga larangan berbual-bual selepas makan malam. Ayat 53. Surah An-Nur, yang pertama, hukum-hukum li'an, ayat 10. Kedua, perintah menjaga penglihatan kepada lelaki dan perempuan, ayat 30 hingga 31. Ketiga, perintah menyembunyikan tempat perhiasan di tubuh wanita dan perintah menutup bahagian tengkuk dan lehernya, ayat 31. Keempat, kepada 12 macam orang-orang lelaki, wanita dibenarkan mendedahkan bahagian perhiasan di tubuh wanita. Mereka juga dibenarkan dalam keadaan itu memakai perhiasan yang mengeluarkan bunyi. Ayat 31. Kelima, perintah mengahwinkan lelaki dan wanita yang belum berkahwin. Ayat 32. Ketujuh, hukum-hukum kemasyarakatan. Surah An-Nur, perintah supaya menjaga majlis dengan sebaik-baiknya. Ketika mahu keluar daripada majlis pula, perlulah mendapat kebenaran. Orang-orang munafik keluar daripada majlis Rasulullah secara senyap-senyap tanpa kebenaran baginda. Ayat 62 hingga 64. Sekejap. Jadi ini penting ni. Ini disiplin ni, peraturan ini sebenarnya luas sangat. Bukan dalam mesyuarat saja. Misalnya dalam satu company, satu syarikat besar, dia ada bos dia, ada anak buah kena cerita. Nak pergi mana-mana. Tak cuti kena dapat kebenaran. Itu maksudnya. Kalau ketua tak bagi, tak boleh. Kena pergi buat kerja lah. Itulah yang dilakukan di mana-mana negara pun sekarang ni. Misalnya, kalau doktor hari raya pun tak boleh cuti. Sebab bos dia tak bagi. Kalau cuti, bayar. Macam mana orang sakit tak kira waktu. Hari raya pun boleh berlaku. Jadi dia kena ada. Jadi pandai-pandailah dia tu mengatur. Kalau kena minta izin, tak boleh keluar begitu saja. Bayangkan kalau polis misalnya. Polis hari raya atau hari apa pun dia kena kerja. Cuma cara atur tu lah. Gila-gila tahun ni orang ni boleh balik cuti. Orang ni tidak cuti. Tahun depan yang cuti tahun lepas bekerja pula. Yang tak boleh balik tahun lepas boleh balik. Dia kena atur dengan baik. Itu ketua, pemimpin. Dan dia kena minta izin dapat kebenaran. Barulah jadi teratur dengan baik masyarakat itu. Kalau dalam majlis, dalam mesyuarat tak boleh keluar, kena minta izin. Sama juga dalam kelas, kalau dalam apa, kecuali kalau kita tahu memang dia izin dah macam kita di kelas umum ni, kelas umum begini. Kalau setiap orang tu nak minta izin menyusahkan. Menyusahkan, dah tahu dah dia pergi tu, pergilah. Tak perlu cerita. Tak perlu cerita. Teringat saya kepada zaman budak-budak dulu, masa menghafal Quran dulu. Kalau nak keluar, buang air kecil, bangun, gini depan guru. Kalau gini, nak buang air besar. Lama sikit lah. Kena bangun, begitu. Dia tak nak bercakap. Mungkin dengan isyarat begitu boleh juga. Sekadar itu saja. Tapi bebas, tanpa macam sesuka hati, tak ada ketua, tak ada yang kita patut, tak boleh. Itu disiplin majlis. Disiplin majlis. Apalagi dalam institusi-institusi macam kita sebut tadi, askar misalnya. Jadi askar, dia kena jaga perbatasan negara. Tempat-tempat dia kena berkawal, kena duduk. Tak kira bulan puasa ke, bulan apa ke, tak kira. Misalnya hari Jumaat, tak boleh, kena bekerja. Kurang-kurang jangan kita kata dah perempuan tu tidak wajib. Perempuan lah boleh, perempuan lah jaga. Jaga kawasan motor sebagainya, banyak kecurian berlaku. Dia takut juga. Boleh perempuan pun ada gari juga, ada pistol tu. Jadi pencuri kecil-kecil ni takut. Memadai lah. Kalau perempuan, yang lelaki sebenarnya lah. Begitu cara. Jadi kena atur.
Tidak kata boleh sesuka hati buat tu. Terutamanya apabila duduk dalam satu kumpulan, dalam satu institusi, dalam satu pasukan, mesti kena ada disiplin. Tak boleh sesuka hati keluar, tak boleh sesuka hati masuk. Tak boleh begitu. Begitu juga sekolah ke apa ke, sama. Bila kita masuk di situ, memang disiplin dia begitu. Kena ikut gitu. Dia kata tak boleh keluar mana, tak boleh lah. Kalau keluar juga ada begini-gini kena terima. Tak boleh kata apa lah. Tak boleh kata. Dalam Quran tak ada pun macam tu. Dalam Quran tak ada pun sebut begitu. Misalnya kalau keluar malam berapa kali tak dengar cakap, kena buat, kena pecah. Mana ada dalam Quran? Bukan masalah dalam Quran saja, itu diberi kebebasan kepada ketua, kepada mudir, kalau kita kata kepada pihak sekolah. Dia ada peraturan, benda ni tak boleh, benda ni tak boleh. Kalau buat juga akan begini-begini. Semua tempat lain tak apa. Tempat lain tak apa, ya dia tak apa tempat dia. Sini kena pakai jubah, sini tak payah pakai jubah, pakai baju biasa boleh masuk kelas. Tapi di tempat yang dia wajibkan pakai jubah, kena pakai. Gitu. Itu disiplin. Itu disiplin. Jangan pula kita kata ini hukum kita ada dalam Quran. Mana gitu. Tak perlu. Jangan kata begitu. Jangan kata begitu. Itu pihak berkuasa boleh membuat peraturan-peraturan yang dipikirnya sesuai. Dan seperti kita nak jual belilah. Kalau kita setuju boleh beli, tak setuju tak payah. Tak usah beli. Begitulah. Sama juga tempat belajar apa. Luas ni. Ayat ni luas ni. Walaupun ringkas saja. Walaupun ringkas saja ayat 62 hingga 64. Ringkas, tapi merangkumi setiap kehidupan kita, setiap lapisan masyarakat. Banyak perkumpulan. Teruskan Fatih, baca yang ke-8 tu. Ke-8, hukum-hukum siasat dan ketenteraan. Surah Ahzab, perintah supaya tidak terpengaruh dan tertekan dengan usaha-usaha jahat dari dalam dan luar oleh pihak-pihak musuh yang terdiri daripada golongan munafikin dan kafirin. Ke-9, hukum-hukum khusus berkait dengan isteri dan anak angkat. Surah Ahzab, yang pertama, seseorang isteri dengan sebab dizihar sama sekali tidak menjadi seperti seorang ibu seseorang. Ayat 4. Kedua, anak angkat sama sekali tidak akan menjadi seperti anak sebenar. Ayat 4. Ketiga, anak angkat hendaklah dipanggil dengan mengaitkan namanya dengan bapa sebenarnya. Ayat 5. Jadi tak boleh tukar nama kan? Itu sudah mansuh. Dulu Zaid bin Muhammad, orang kata. Zaid bin Harithah, Zaid bin Muhammad. Jadi bila tu ayat ni tak boleh dah. Zaid bin Harithah. Walaupun dia tu anak angkat dah. Jangan banyak keliru tu masyarakat kita kan. Anak angkat ni dia kadang-kadang bagi pusaka dah, dalam bagi nama bin tu. Lepas tu pergaulannya dengan anak sendiri tu, banyak perkara. Yang seeloknya kalau kita ambil anak angkat dah, masih kecil lagi, bagi susu pada dia, biar jadi adik-beradik susu lagi senang. Bukan adik-beradik angkat, adik-beradik susuan. Itu lagi senang, mudah. Kalau tidak, hukumnya susah lah. Kalau kita ada anak lelaki, ada perempuan, anak angkat kita anak lelaki, susah. Dia kena jaga juga aurat apa. Ini sebelah ni tak ada. Okey. Lepas tu habis itulah secara kasarnya yang tersebut di dalam surah An-Nur. Kemudian tentang hukumnya, kalau berzina macam mana hukumnya, itu semua tu boleh ditengok, boleh dilihat di dalam surah tadi. Misalnya di sini az-zaniyatu waz-zani, penzina lelaki dan penzina perempuan, penzina lelaki sama saja. Kedua-duanya setiap orang kena sebat 100 sebatan. Mi'ata jaldah, 100 sebatan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jadi ini semua dikaitkan dengan iman kepada Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah, janganlah rasa kesihan tu.
tak sampai hati ke nak melaksanakan hukum ni, jangan. Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah, maknanya kamu, kalau kamu berasa begitu, kamu tidak betul-betul lagi beriman kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana dalam kata kunci tadi kan, banyak dia sebut perkataan iman, mu'minuna, mu'minin, minal mu'minin. Dan hukuman itu perlu disaksi oleh orang-orang mukmin. Kalau tidak nak tengok pun tak apa, tapi kalau nak tengok boleh. Apa tujuan? Sebab kalau kita hukum senyap-senyap di tempat yang tak ada siapa nampak, orang tak takut. Tujuannya nak suruh orang takut. Jadi walaupun dia boleh tengok, oh jadi ngeri juga tu, takut juga. Kalau pancung kepala, kain bayangkan pancung kepala, tergolek jatuh, memancuk tak? Darah memancuk tinggi, tak boleh begini, darah memancuk. Bayangkan. Jadi disuruh wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Kena saksi. Kena ada saksi. Bukti memang hukum itu telah dilaksanakan. Satu. Yang keduanya untuk menakutkan. Kalau dia tak boleh tengok, dia takut. Memang dulu lagi dia takut. Dah tu, tak payah lah. Tak payah tengok. Bukan wajib tengok. Lepas tu, az-zani la yankihu illa zaniyatan. Banyaklah ceritanya. Panjanglah pula sini ni. Walladzina yarmuna al-muhsanat, menuduh orang yang berzina, kemudian tidak ada saksi, kena sebab 80 sebatan, sini semua ada. Dan kalau menuduh isteri sendiri boleh, walaupun tidak ada 4 orang saksi, boleh. Kalau orang lain kena ada 4 orang saksi. Kalau menuduh isteri tak apa, tak ada 4 orang saksi di sini. Tetapi kena bersumpah 4 kali. Setiap kali bersumpah tu, ni kan, dia sebut. Tak ada saksi, dalam keadaan tak ada saksi. Walam yakun lahum syuhada illa anfusuhum, kecuali diri mereka sendiri. Jadi, fasyahadatu ahadihim 4 syahadatin billah innahu laminas sadiqin. Saya bersumpah dengan nama Allah bahawa saya benar dalam dakwaan saya, isteri saya ni telah melakukan perbuatan sumbang. Sebelum dia kata tu, hakim kata. Ingat Ingat sebelum kata tu, ingat tu. Ingat sebelum kata tu. Apa yang kamu nak kata tu, kamu kena ingat baik-baik. Kamu akan dilaknat, dimurka oleh Allah. Lepas tu dia kata, kali yang kedua dia nak kata, sebelum kata tu beringat. Hakim kata begitu. Hakim kena kata begitu. Lepas tu dia kata memang dia benar. Setelah 4 kali menepati 4 orang saksi lah, kalau orang lain tu. Yang kelima, laknat Allah kalau dia berdusta terhadap isterinya itu. Sebelum kata tu, hakim kata macam tadi lah. Kamu beringat. Sedar. Jangan kamu berbohong. Biar cakap, biar betul. Kamu bertanggungjawab sungguh. Dia bersumpah. Lepas tu, wa yadra'u anhal 'adzaba an tashhada 4 syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Lepas tu panggil isteri. Isteri boleh terhindar daripada hukuman. Tak kena hukuman. Kalau isteri itu sanggup balas balik apa yang si suami itu dakwa tadi. Dia kata, demi Allah, saya bersumpah dengan nama Allah bahawa dia tu, suami saya tu berdusta. Dan setiap kali dia nak kata tu, hakim kata macam tadi lah. Kamu kena sedar ni, berhati-hati. Sebelum kamu kata tu, insaf betul-betul. Ingat betul-betul bahawa kamu akan mendapat kemurkaan Allah. Kata begitu. Dia kata. Sampai kali yang kelima, murka Allah ke atasnya kalau suami dia tu memang. Perincian dia tu tak adalah dalam di struktur makro kita tu sebab secara kasar. Tetapi yang detail dikatakan ayat, bayinat, hukum yang terang tu macam tu lah. Kalau kita tengok sunnah Nabi pula macam mana. Lepas tu dipisahkan, hakim memisahkan. Ataupun setengah ulama ada khilaf di situ, kata cerai. Setengah kata tak payah cerai, hakim pisahkan.
Dan dia tidak boleh kahwin sampai bila-bila. Ni. Kalau orang tolak 3 kan, dia boleh kahwin lagi. Orang tolak 3 boleh kahwin lagi. Setelah isteri dia tu kahwin dengan orang lain dulu. Lepas tu dia bercerai. Boleh kahwin. Kes ni, kes li'an tak boleh kahwin sampai bila-bila. Sampai mati. Sebab berat ni. Hukuman ni berat. Dan berlaku di zaman Rasulullah SAW. Begitulah berlaku. Suami dia kata, lepas tu Nabi SAW kata bila perempuan dia teragak-agak nak kata, tapi dia kata yang kelima Nabi bagi peringatan kepada dia, sebelum kamu nak kata tu beringat, berhati-hati kamu mendapat laknat Allah. Dia teragak-agak, serba salah, tapi akhirnya dia kata, Nabi lepas, tak kena hukum. Tak kena. Lepas tu memang dia mengandung. Dia mengandung, keluar ada kandungan dia tu. Ni dalam Bukhari, hadis Bukhari. Sama seperti orang yang didakwa oleh suami dia. Rupanya. Nabi kata, kalau tidak kerana ayat ini, aku laksanakan. Tapi ayat ini terangkan, kalau perempuan tu sanggup kata, balas balik, li'an suami dia tu 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahawa dia benar, dan kali yang kelima laknat Allah ke atasnya kalau dia berdusta. Itu semua tu. Dan bayadra'u anhal azab, mana perempuan itu tak kena hukuman, terhindar daripada hukuman. Azab itu maksudnya hukuman di sini, bukan azab tu azab neraka apa dah. Sini hukuman dalam dunia tu. Itu makna azab di sini. Wa yadra'u anhal azab. Azab itu maknanya hukuman. Sebab memang seksa lah hukuman itu. Hukuman tu kalau dia sudah kahwin kan, dia isteri orang, rejam lah. Begitulah, rejam lah. Walaupun ada ulama pertikaikan hukum rejam tu ada lagi ke tidak, itu cerita lain lah. Tapi jumhur ulama mengatakan ada. Hukum rejam tu sampai bila. Cumanya ialah panjang cerita lah. Oleh kerana ada khilaf banyak juga sekarang ni ulama-ulama yang amanah, ulama-ulama yang memang diakui sebagai memang berilmu, hebat-hebat, mereka pun kata hukum rejam tidak ada. Walaupun itu bukan jumhur. Dia tahu lah banyak lah, panjang-panjang, ini bukan masa dia nak bincang, kena bincang masa lain. Jadi bagi saya lah, kalau negara Islam tertegak, hukum ni kena berhati-hati benar. Berhati-hati benar. Kalau boleh, berdasarkan idra'ul hudud bisyubhat, sudah ada syubhat khilaf. Syubhat khilaf sudah ada. Jangan dilaksanakan. Ini. Jangan dilaksanakan. Sehingga sampai suatu ketika betul-betul meyakinkan. Ada keadaan-keadaan yang perlu begitu. Barulah. Kalau tidak, jangan. Sebab ada syubhat. Sebab ada syubhat. Andai kata itu tersalah. Andai kata itu tersalah. Nabi SAW sudah kata, aku tersalah dalam memaafkan. Lebih baik lagi daripada aku melaksanakan hukum. Aku maaf, tersalah. Lebih baik daripada melaksanakan hukum. Jadi maknanya kalau ada keraguan sedikit pun, jangan dilaksanakan. Jadi sekarang ni dah ada keraguan lah kita kata. Bukan seorang dua ramai yang kata tu. Walaupun tidak jumhur. Walaupun tidak jumhur ulama. Umpamanya Syekh Muhammad Abu Zahra, atau tokoh besar ulama Al-Azhar, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dan ramai lagi. Mereka kata tidak. Jadi paling tidak kita kena itulah, jangan lagi. Jangan dilaksanakan. Ini yang paling berat. Sebab kalau sebab itu bukan untuk mati, sebab satu sebatan. Lepas tu dibincang pula, sebatan itu mesti kau 100 sekaligus, atau sikit-sikit. Lepas tu sebatan tu macam mana caranya? Dia ada kaedahnya. Bukan
perlu kepada orang yang gagah, al-gojo, kita kata angkat tangan begini lari, hunggar kata lari, pukul. Dia nampak, tak boleh nampak ketia, setakat itu paling tinggi. Jangan otak tu besar sangat menyebabkan patah tulang dia. Semua kena ambil kira setakat ni. Ni tak boleh nak angkat, nampak ketia, tak boleh nak pukul. Tengok sini, nampak je, angkat tak boleh. Gini tu. Bukan hukuman, sebab ni bukan untuk mematikan. Itu kena ingat. Tapi kalau rejam, tak akan jadi selagi tak mati. Sampai mati. Sampai mati. Berat. Okey. Jadi ini hukum li'an. Hukum li'an ini berlaku di zaman Nabi SAW berlaku. Kemudian berlaku juga tuduh-tuduh di zaman Nabi SAW. Orang ni dituduh, orang ni dituduh berzina. Sebab apa? Sebab ada munafik tadilah. Ada munafik tu ramai. Sehingga mereka sebarkan berita Nabi cerai isteri dia, padahal Nabi tak cerai. Nabi tak cerai. Itu fitnah pada masa itu. Panjang lah. Di sini banyak hukum-hukum. Seperti tadi lah, lebih kurang begitulah. Kemudian kita pergi kepada Al-Furqan, surah Al-Furqan. Ini surah yang ke-25 dalam tertib mushafnya. Bilangan ayatnya ada 77. Ini termasuk dalam surah Makkiyah. Tadi Madaniyah, di Makkiyah. Bilangan paragrafnya ada 5 sahaja. Ada 5 sahaja. Mesej utamanya menjawab tuduhan dan kritikan terhadap Rasulullah SAW dan Al-Quran berpandukan dalil-dalil afaqi dan anfusi daripada Al-Quran. Yang kedua, arahan supaya menyempurnakan hujah kepada musyrikin Mekah yang tidak percaya kepada tauhid dan akhirat. Yang ketiga, seruan kepada orang-orang musyrikin Mekah yang buruk pribadinya supaya memiliki sifat-sifat ahli syurga, iaitu ibadur rahman. Jadi ini walaupun semasa turun kepada Nabi SAW, orang yang pertama mula-mula dihadapi itu kafir Quraisy, betul lah itu. Kafir Mekah, musyrikin Mekah. Tetapi ia tidak terhad. Surah ini kandungan ayat-ayatnya, pengajarannya bukan khusus untuk mereka saja. Bukan khusus untuk mereka saja. Untuk orang-orang kafir lain, musyrikin lain pun sama saja. Inilah yang kita belajar dalam kaedah kan. Selepas ni dalam kaedah tu al-ibratu li'umumil apa ni? Al-ibratu li'umumil lafz la li khususis sabab. Jadi yang diambil kira ialah umum lafaz, bukan sebab yang khusus. Sebab yang khusus tu yang Nabi hadapilah pada masa tu, itu sebab khusus. Iaitu orang kafir Quraisy Mekah tu. Orang kafir Mekah, musyrikin Mekah ataupun orang musyrikin di sekitar Mekah tu. Tetapi ia tidak khusus dengan itu. Tetapi makna dia untuk umum. Untuk orang-orang lain juga. Sampai bila-bila. Baik. Ada 6 paragrafnya. Ini 6 kan? Kenapa tulis 5 di sini? Mana kena baikilah 6 Situ 6 ke 5? 6. Betul dah. Paragraf 1 ayat 1 hingga 3, tujuan risalah dan wahyu. Tujuan risalah dan wahyu. Paragraf 2 ayat 4 hingga 34, jawapan untuk kritikan dan tuduhan terhadap Rasulullah dan Al-Quran. Paragraf 3 ayat 35 hingga 44, nasihat kepada orang-orang musyrikin Mekah supaya mengambil iktibar daripada sejarah pendustaan umat terdahulu terhadap nabi-nabi mereka dan sejarah kebinasaan mereka. Ini berulang-ulang di dalam Quran ini. Banyaklah kita telah bertemu dah sebelum ini. Memang begitu. Itu sebagai peringatan, maknanya isyarat kepada kepentingan sejarah, mengetahui sejarah dan mengambil iktibar daripada sejarah. Itulah ringkasnya. Tidak semestinya
apa ni, tidak semestinya orang-orang sebelum Nabi kita, kalau kita tengok sekarang ni macam-macam lah yang melakukan di sana sini gempa bumi apa semua tu kan. Itu kena ambil iktibar lah. Kena ambil iktibar. Paragraf yang keempat, ayat 45 hingga 54, arahan berpandukan dalil-dalil afaqi Al-Quran dan anfusi Al-Quran untuk mencetuskan jihad yang besar dalam dakwah. Dalil-dalil afaqi itu iaitu dalil-dalil sekeliling kita, di luar daripada diri kita. Itu pada dalil afaqi. Dalil sama ada di muka bumi ke, di langit ke apa ke, semua itu dalil afaqi. Dalil anfusi iaitu dalil diri kita, pada diri kita, di dalam diri kita, jiwa kita, itu termasuk, atau kejadian kita, manusia itu makna dalil anfusi. Jadi dalam Al-Quran ini ada sebut dalil afaqi selalu, dalil anfusi pun selalu juga sebut. Kena ambil apa ni, dalil-dalil itu, fikir itulah, fikir itu, fikir itu. Paragraf yang kelima, ayat 55 hingga 62, arahan supaya terus bertawakal, bertasbih dan bersujud di samping penolakan terhadap syirik dan pembuktian kebenaran akidah tauhid. Paragraf yang ke-6, ayat 63 hingga 77, seruan kepada orang-orang musyrikin Mekah yang buruk pribadinya supaya memiliki sifat-sifat ahli syurga, iaitu ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan seterusnya hingga ke akhir ayat 63 hingga 77. Kemudian kita pergi kepada yang lebih detail lagi daripada yang tersebut di dalam carta tadi. Baca pula. Zaman diturunkan. Surah Al-Furqan diturunkan bersama surah Al-Mu'minun di peringkat ketiga kehidupan Rasulullah SAW di Mekah, antara tahun ke-6 hingga ke-10 kenabian. Ia diturunkan selepas Sayyidina Umar memeluk agama Islam Zulhijjah 6 kenabian, kira-kira pada tahun ke-7 kenabian. Ketika itu, tuduhan-tuduhan seperti kena sihir, pendusta dan macam-macam lagi dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau untuk nak tahu peringkat kehidupan Rasulullah SAW di Mekah ni dengan lebih terperinci, tengok usul tafsir yang saya sudah buat dah, siap dah tu. Siap satu peringkat lah, satu peringkat dalam bentuk fotostat ada, yang Ustaz Awi baca, Ustaz Zawawi baca selepas asar tu. Dalam tu ada detailnya tentang peringkat-peringkat. Dia ada 4 peringkat kehidupan Rasulullah SAW di Mekah. Jadi tengok situlah detail. Teruskan. Di dalam surah ini terdapat jawapan-jawapan kepada tuduhan mereka terhadap Rasulullah dan Al-Quran. Pada ketika itu juga, para sahabat yang baru memeluk agama Islam mendapat pendidikan Al-Quran melalui Rasulullah SAW. Di dalam surah ini, Rasulullah SAW dikatakan sebagai pemberi ancaman kepada seluruh dunia. Di masa itu juga surah Al-Anbiya dan surah Al-Mu'minun diturunkan. Berkaitan surah Al-Furqan dengan surah sebelum dan selepasnya. Pertama, di dalam surah Al-Mu'minun dinyatakan sifat-sifat lengkap orang mukmin yang berjaya. Di dalam surah ini sifat-sifat mereka dinyatakan sebagai sifat-sifat hamba Tuhan Ar-Rahman. Seruan Rasulullah yang disebutkan di dalam surah An-Nur dibuktikan kebenarannya berdasarkan dalil-dalil di dalam surah Al-Furqan ini. Kedua, di dalam surah An-Nur, tuduhan-tuduhan tidak berasas terhadap isteri Rasulullah SAW atau sahabat wanita yang lain ditolak dengan kata hadza buhtanun azim. Di dalamnya juga terdapat larangan daripada menuduh dan memfitnah perempuan-perempuan yang mulia. Di dalam surah Al-Furqan ini pula dikemukakan penolakan terhadap tuduhan-tuduhan yang tidak berasas oleh orang-orang kafir terhadap peribadi Rasulullah SAW. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Pertama, di dalam surah Al-Furqan terdapat 3 ayat yang dimulakan dengan perkataan tabaraka. Tabaraka bererti maha berkat. Antara dalil apa makna maha berkat tu? Berkat banyak kebaikannya. Itu berkat-berkat ni banyak kebaikannya.
manfaatnya, faedahnya. Itu maha berkat, maha banyak kebaikan. Jadi tabaraka ni 3 kali. Itu sifat kata kunci ni benda macam itulah. Dia berulang kali disebut. Apa yang tidak disebut dalam setengah-setengah surah yang lain. Teruskan. Antara dalil keberkatan Allah yang melimpah ruah ialah adanya Al-Quran itu sendiri. Ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Di situlah nama surah ni ambil Al-Furqan. Teruskan. B. Dalil kedua keberkatan dan limpah kurnia Allah ialah sistem alam ciptaan Allah yang terdiri daripada bulan, matahari dan lain-lain. Ayat 61, Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. C. Dalil ketiga bagi luasnya keberkatan dan limpah kurnia Allah ialah adanya nikmat-nikmat yang disediakan di akhirat berupa syurga dan singgah-sana mewah yang terdapat di dalamnya. Ayat 10, Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Kedua, di dalamnya juga tersebut tanggungjawab Rasulullah. Rasulullah adalah pemberi ancaman kepada seluruh penduduk dunia. Ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Sekejap. Ini bukti salah satu, banyak lagi, bukan setempat saja. Bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk sekalian manusia. Lil alamin. Bukan li Bani Israel. Tidak. Bukan untuk Bani itu Bani ini, tidak. Lil alamin. Jadi Quran yang diturunkan kepada hambanya, hambanya di sini disebutnya hamba Allah tu, yang ini Nabi Muhammad itu untuk jadi apa? Untuk jadi pengancam, untuk jadi peringatan kepada sekalian alam. Teruskan. B. Rasulullah diutuskan hanya sebagai nadhir, yakni pengancam, dan bashir, yakni pemberi berita gembira. Ayat 56, Wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. C. Rasulullah SAW tidak meminta apa-apa balasan dan upah bagi segala khidmat yang diberikannya. Ayat 57, Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a an yattakhidha ila rabbih sabila. Di dalam surah ini juga diberikan jawapan terhadap kritikan berhubung dengan kemanusiaan Rasulullah. Antaranya ialah dikatakan bagaimana ia menjadi Rasul. Dia pun makan, minum dan berjalan-jalan di pasar seperti orang lain. Ayat 7, Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Sebagai jawapannya dikatakan sekalian Rasul-Rasul terdahulu juga manusia. Mereka juga makan, minum dan berjalan-jalan di pasar. Ayat 20, Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ketiga, tujuan Al-Quran diturunkan. Al-Furqan, iaitu Al-Quran diturunkan kepada Muhammad untuk memberi ancaman dan peringatan kepada penduduk seluruh dunia. Ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. B. Rasulullah SAW diarahkan supaya jangan berasa tertekan dengan tindakan-tindakan orang-orang kafir. Baginda juga diperintah meneruskan kerja dakwah sebagai suatu jihad yang besar menerusi ajaran Al-Quran. Ayat 52, Fala tut'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagai cabaran kepada sesiapa sahaja supaya mengemukakan kitab seperti Al-Quran, dan dikatakan tiada siapa pun yang mampu membawa seumpamanya. Ayat 33, Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Di peringatan dan nasihat di dalam Al-Quran diberikan dengan pelbagai cara dan gaya bahasa untuk memahamkan orang-orang yang tidak menerima Islam. Cara seperti itu dipanggil tasriful Quran. Ayat 50, Walaqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Keempat,
kritikan dan bantahan orang-orang musyrikin Mekah. Di dalam surah ini bantahan dan kritikan orang-orang musyrikin dikemukakan dengan lafaz waqala alladhina. Salah satu kritikan mereka ialah Al-Quran adalah dusta. Ia direka oleh Muhammad untuk menyiapkannya ada satu kumpulan orang yang membantunya. Ayat 4, waqala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Di kritikan kedua mereka ialah kenapa Allah tidak menurunkan para malaikat sebagai rasul dari sisinya. Kritikan yang ketiga mereka ialah kenapa kita tidak dapat melihat Allah. Ayat 21, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا. Di kritikan keempat mereka ialah kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus semua sekali. Kenapa ia diturunkan secara beransur-ansur? Sebagai jawapan kepada kritikan ini, dikatakan tujuan ia diturunkan beransur-ansur begitu ialah untuk menetapkan hati Rasulullah. Ayat 32, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Rasulullah SAW juga dituduh telah mereka Al-Quran. Bagindalah yang mengada-ngadakannya. Ayat 4, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. Antara kritikan mereka ialah kenapakah Nabi SAW tidak dikurniakan kekayaan. Ayat 8. Antara kritikan mereka ialah kenapa Rasulullah SAW tidak dikurniakan kebun. Ayat 8. Antara kritikan mereka ialah mereka mengatakan Nabi SAW adalah seorang yang terkena sihir. Ayat 8. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Antara kritikan dan tuduhan mereka terhadap Rasulullah lagi ialah Rasulullah akan membuatkan kita terpesong dan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita. Oleh itu kita hendaklah bersabar menghadapinya. Ayat 42, إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. Satu lagi tuduhan dan kritikan mereka terhadap Al-Quran dan Rasulullah ialah Al-Quran tidak lebih dari sebuah buku yang mengumpulkan dongeng-dongeng zaman dahulu. Muhammad telah menyuruh seseorang menuliskan dongeng-dongeng itu kepadanya di waktu pagi dan waktu petang. Ayat 5, وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Kelima, jenayah-jenayah kaum musyrikin Mekah. Orang-orang musyrikin Mekah beribadat kepada min dunillah yang tidak dapat memudaratkan mereka dan tidak juga dapat memberi manfaat. Ayat 55, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. Orang-orang musyrikin Mekah tidak percaya kepada hari kiamat. Ayat 11, بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. Orang-orang musyrikin Mekah tidak percaya akan bertemu dengan Tuhan di akhirat nanti. Ayat 21, لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. Orang-orang musyrikin tidak percaya akan hidup kembali setelah mati. Ayat 40, كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Orang-orang musyrikin Mekah adalah sombong, angkuh dan degil. Ayat 21, لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. Orang-orang musyrikin Mekah adalah penjenayah. Mereka adalah musuh Rasulullah SAW. Ayat 31, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Orang-orang musyrikin Mekah selalu memperolok-olokkan Rasulullah. Mereka berkata, inikah orangnya yang Allah utuskan sebagai Rasul. Ayat 41, وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. Di hari kiamat nanti, min dunillah akan ditanya, adakah kamu telah menyesatkan hamba-hamba Allah atau mereka sendiri yang menjadi sesat? Ayat 17, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. Ketua-ketua kafir Quraisy Mekah telah menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan. Ayat 43, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Menjadikan nafsu sebagai Tuhan bukan makna menyembah. Tidak.
ikut kalau kita orang kata ikut error, ikut nafsu itu. Jadi salah satu makna menjadikan Tuhan ni mengikut. Itu kita teruskan. J. Orang-orang yang diterima oleh musyrikin Mekah sebagai Tuhan tidak dapat mencipta apa pun. Mereka juga tidak dapat memberi faedah atau bahaya sedikit pun. Mereka tidak dapat menghidupkan dan mematikan. Mereka juga tidak mempunyai kuasa untuk menghidupkan kembali orang mati. Ayat 3. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Keenam, manusia diberikan kebebasan memilih. Sesiapa yang mahu, dia boleh memilih jalan orang yang bersyukur kepada Allah. Ayat 57. مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. B. Ayat 62. Liman arada an yadhakkar aw arada syukura. Ketujuh, beberapa arahan dan perintah kepada Rasulullah. Rasulullah SAW diperintah supaya tidak tunduk sama sekali di hadapan orang-orang kafir. Ayat 52. Fala tut'il kafirin. B. Rasulullah diperintah supaya melaksanakan jihad besar dengan menyampaikan dakwah menerusi Al-Quran. Ayat 52. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. C. Rasulullah SAW diperintah supaya bertawakal kepada Allah semata-mata pada ketika menghadapi kesukaran. Allah tidak mempunyai sebarang kekurangan dan keaiban dan tidak mati. Ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. D. Rasulullah SAW diperintahkan supaya bertasbih memuji Allah yang bermaksud mengakui kesucian Tuhan daripada segala kekurangan dan keaiban. Ayat 58. Wasabbih bihamdih wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Itu kita habis di sini surah Al-Furqan. Cuma di akhir tu, di akhir ni kalau kita tengok tadi, dikehendaki orang kafir itu mempunyai sifat-sifat ahli syurga. Mana dengan jadi orang Islam, ibadur Rahman, menjadi ibadur Rahman. Jadi ayat ni kalau kita tengok ni, daripada sini ayat 63, wa ibadur Rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Ini semua ni baca sendirilah, tengok terjemahan itu. Cuma saya nak panjang ni sini ya. Ulaika yujzauna al-ghurfata. Al-ghurfata ni maknanya syurga, bukan makna bilik dah, makna syurga di sini. Bima sabaru, dengan sebab mereka sabar. Sabar ni kunci semua tadi, semua ayat-ayat tadi yang daripada 63 sampai ke sini, ni kunci dia. Dengan sebab mereka sabar. Jadi sabar ni bukan makna sabar biasa tu tidak. Sabar dalam konteks ayat-ayat di sini dalam melaksanakan, menghayati apa yang telah Allah sebutkan ini. Di sini. Jika seseorang itu dapat sabar, dia akan dapat ini balasannya. Ini balasannya. Jadi kita tengok sabar di mana. Yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini semua kena sabar ni. Berjalan, terutamanya kalau orang tu ada kelebihan, ada kuasa, ada apa. Berjalan manusia ni jadi lain. Berjalan orang miskin, orang susah lain. Berjalan orang sakit lain. Berjalan orang ada kuasa lain. Berjalan orang sombong lain. Jadi berjalan tu kena kawal. Ikutlah kamu siapa. Jangan makin nampak kesombongan. Itu sifat ibadur Rahman. Dan nak buat tu kena sabar. Kena sabar. Kalau tak ada sabar tak berlaku. Tak jadi. Bila orang-orang jahil kata kepada mereka, qalu salama, mereka tidak jawab.
Mereka tidak tu ege. Kalau orang Kelantan kata tu ege. Tidak. Mudah-mudahan kita semua selamat. Begitulah. Bukan senang nak telan orang kata. Sebab orang jahil ni dia akan kata macam-macam lah. Dia akan kata macam-macam lah. Seperti kepada Rasulullah, dia boleh kata gila, dia boleh kata macam-macam. Begitu juga kita kena sabar tu. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan ibadat malam ni, nak bangun ni, kena sabar tu. Tak sabar tak boleh. Secara berpanjang, berterusan. Lepas tu minta ampun dengan Tuhan, minta jauh dengan Tuhan sentiasa. Mengadu kepada Tuhan, minta Tuhan jauhkan kita. Menunjukkan kita ni betul-betul takut kepada neraka. Tak mahu neraka. Itu pun kena sabar. Bila belanja tidak melampau, tidak berlebih-lebih, tidak kedekut sangat, sederhana, kena sabar di situ. Kena sabar. Kadang-kadang bila ada duit banyak, kita rasa senang je nak. Lepas tu tak fikir. Lepas tu jadi susah. Kena sabar, kena kawal. Kena ingat esok apa. Kita banyak lagi tanggung dengan yang lain. Jangan kira nak holo-holo saja. Kadang-kadang banyak dah pun kedekut juga. Nak lagi. Belanja sedikit pun buat kebajikan pun tidak. Nak bagi tu kadang-kadang ketat tangan. Itu pun kena sabar. Ini semua ni. Semua ni kena sabar semua. Cuba perhati. Sifat-sifat tadi tu semua kena sabar. Tidak membunuh apa semua ni kan. Orang-orang yang betul-betul insaf, betul-betul bertaubat, beramal soleh. Kalau betul-betul dia bertaubat, Tuhan boleh tukar kejahatan dia tu menjadi kebaikan. Di dalam ayat ni boleh tukar. Jadi walaupun dia tak buat kebaikan pun, kejahatan dia jahat selama ni, tapi lepas tu dia insaf, dia tak sempat pun nak buat, Allah SWT boleh tukar kejahatan dia tu jadi kebaikan. Syaratnya kena insaf betul. Dan kena jadi seorang yang sabar dalam semua perkara tadi. Semua perkara tadi. Dan tidak bagi sumpah dusta, berdusta apa semua ni kan. Bukan senang. Nak jaga diri. Terutamanya kalau dapat duit pula, dapat habuan pula. Jadi saksi palsu ke apa semua tu. Bukan senang. PT banyak. Duit banyak. Suruh buat begini, sumpah palsu. Suruh buat begini. Kamu dapat gini-gini. Bukan senang tu, kena sabar tu. Kena sabar. Berapa ramai orang yang tergadai, habis dia. Habis dunia dia, akhirat dia kerana itu. Kerana apa? Kerana nak duit. Ini semua kena sabar. Barulah dapat. Bima, sebab itu bima sabar ini kunci. Yang macam itu balasannya ialah al-ghurfah. Ghurfah makna rumah yang tinggi. Jadi tinggi itu satu keistimewaan. Patut sekarang ni tinggi, semakin tinggi itu duduk apartmen, kondo itu semakin mahal. Jadi ghurfah itu mana syurga, satu lagi mana bangunan yang tinggi di dalam syurga. Sebagai suatu keistimewaan. Bima sabaru. Jadi di sebalik semua tadi itu, cuba perhati. Sebab kita tak ada masa ni, kalau tidak boleh bincang panjang kan. Ini pun dah lebih masa ni. Jadi setakat itulah dulu untuk kali ini. Wallahualam. Kita rehatlah. Rehat tu ambil masa sekejap lah. Masa lewat ni kan. Lebih kurang 20 minit kita rehat. Seperti biasa. Wallahualam. Assalamualaikum.